Ya. Boleh? Okey. Kita pergi muka surat ni, surat 3 selalu. Okey. Okey, kita start Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni kita cuba baca kitab Tuhfatul Gharibin. Kita tak pergi kat mukadimah dia. Tak pergi kat mukadimah dia. Kita ambil fasa pertama terus muka surat 3. Al-fasl awwalu fi haqiqatul iman. Kita nak bincang tentang hakikat iman sekarang ni. Fasa yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Ketahui oleh Muhai Talib. Talib ni apa dia? Pelajar bahawasanya hakikat iman itu pada lurah, iaitu tasdik. Hakikat iman pada lurah maknanya tasdik. Artinya membenarkan sesuatu, sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Itu dari segi lurah Adapun hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhakkik daripada Asy'ariyah dan Maturidi, maka iaitu menyungguhkan. Kita Pak Arab tak boleh baca bukan ustaz tak boleh baca Arab tu. Artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam. Mana setiap perkara yang datang dari Nabi, kita membenarkan. Itu mana iman. Dengan pengetahuan yang darurah, sekiranya mengetahui akan dia segala orang yang awam, tiada berkendak pada dalil. Walaupun dia membenarkan tadi, dia tak mampu bawa dalil, tak ada dalil pun atas dasar darurah. Sepatutnya perlu pada dalil tapi atas dasar darurah masih boleh diterima lah. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basik, artinya tiada bersusung, iaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam dalam dunia ini. Mana hakikat iman tu istilah dia kata basik sini, mana tiada bersusung. Mana dia ikrar dengan lidah tu, dia kata bukan hakikat iman. Ikrar dan lidah tu sekadar bukti saja. Bukti saja bahawa kita ni masuk Islam. Tapi dia bukan hakikat iman. Mana bila dia ikrar dengan lidah, mengucap dua kalimah syahadah, maka kita laksana hukum sebagai orang Islam. Kata Syekh Saiduddin dalam Syarah Aqaid, kaul inilah yang dikabilah oleh Syekh Abu Mansur. Dia kata tasdik yang dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tapi adalah ia batin tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, iaitu ikrar dengan dua kalimah syahadah. Hakikat iman duduk dalam hati, jadi orang tak tahu jadi dia perlu bukti bahawa dia dah masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, supaya diperlaku ke atasnya segala hukum Islam dalam dunia. Maka atas kaul ini barang siapa ada dalam hati tasdik akan tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala kan diperoleh hakikat iman, iaitu tasdik, dan mukmin pula ia pada zahir. Mana orang mengucap dua kalimah syahadah, kan dia membenarkan dengan hati dia, tasdik dengan hati dia, maka Islam dia sempurna lah.
Okey dah, boleh dah? Ke ada apa-apa muskil? Abah dah pandai nak hurang benda gini, abah tolong baca je dah. Mana Allah Ta'ala yang tahu bahawa dia tu beriman ke tidak. Pasal benda tu benda batin. Kita manusia tak tahu. Ya. Jadi kita nak hukum apa yang zahir je. Apabila mengucap dia kalimah syahadah ketika dia tu Islam. Walaupun dia tak percaya, dia tipu pun, kita anggap dia tu Islam. Yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam dan sah jadi imam sembahyang dan dimakan sembelihnya dan disembahyangkan isinya apabila mati ia. Okey, dia apabila mengucap dua kalimah syahadah, kita buat mengikut hukum Islam kata orang tadi. Bernikah jadi boleh jadi imam sembahyang, dia sembelih kita makan, mati kita tanam dalam kubur dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam. Dah? Nampak dah? Jadi mengucap dua kalimah syahadah itu berisyarat bahawa dia tu Islam. Jadi kita tak boleh apabila dah mengucap dua kalimah syahadah nak kata dia kafir, tak boleh. Sehingga terbukti dia buat sesuatu yang membatalkan akidah dia. Okey? Jadi jangan mudah sangat nak hukum orang dengan satu hukum mutak ke apa, jangan. Benda tu hak batin tak tahu suruh pada Allah Ta'ala. Apabila mengucap dua kalimah syahadah, kita anggap dia Islam je lah. Dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Dan barang siapa ada dalam hatinya tasdik dan tiada pada lidahnya, dia tasdik, dia yakin tapi tak mengucap dua kalimah syahadah, dan tiada pada lidahnya ikrar, bukan kerana kelu yang menegahkan dia dan bukan kerana enggan dan bantahan, maka orang itu mukmin pada batinnya jua kerana ada pada hatinya hakikat iman. Dan tiada mukmin ia pada zahir, dia beriman, dia percaya belaka tapi tak mengucap. Jadi dia Islam, batin dia Islam, zahir dia bukan Islam. Mana mana tak mengucap, dia tak boleh buat imam lah. Tak boleh buat imam semayang lah. Sembelih tak boleh makan pasal tak mengucap dia kalimah syahadah. Okey. Tapi orang mati je kat Cina lah. Tak ada tanda kubur Islam. Pasal tak ada tanda sebab Islam. Kalau kayak ni, mana kalau akhirat tu? Akhirat surga lah. Surga lah. Akhir atas tu surga lah. atas dunia lah. Jadi mengucap dua kalimah syahadah tu bersyarat untuk melaksanakan segala hak ehwal Islam kata dia tadi. Okey, nampak dah? Dan tiada mukmin pada zahir kerana ketiadaan alamat. Tak ada alamat, tak ada tanda. Dan tiada diperlaku ke atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Okey? Nampak dah? Nampak tak? Mana tak, kalau dia tak mengucap, dia percaya tapi tak mengucap, maka tiada diperlaku ke atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Tak boleh waktu imam, semayang tak boleh makan, tak boleh kahwin orang Islam pasal tak mengucap. Semayang tak boleh buat imam. Tetapi ada ia dalam akhirat daripada isi surga jua. Okey? Apa nak faham learning sebenarnya? Dan lepaslah ia daripada kekal dalam neraka kerana ada baginya iman. Ini iman ni walaupun tak semayang tak puasa hal lain, akhirnya dia akan dapat masuk surga. Dan barang siapa tiada ada dalam hati tasdik tetapi ada pada lidahnya ikrar seperti kelakuan orang munafik, maka orang itu tiada mukmin pada batin kerana ketiadaan tasdik. Dan adalah ia dan akhirat berisi neraka kekal di dalamnya kerana kufurnya. Dia mengucap saja tapi hati tak percaya, zahirnya sebagai Islam lah, tapi akhirat kat dia kekal dalam neraka. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir kerana ada ikrar, maka diperlakukanlah atasnya dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu.
dan tiada dihukumkan atasnya pada zahir dengan kufur, mereka apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjuk ke atasnya, disebut ikrarnya seperti sujud bagi berhala. Makna dia tadi, kalau orang munafik dia ikrar saja tapi dia tak percaya. Zahir kita anggap dia Islam lah zahir, hakikatnya itu kufur. Ingat molek dah. Dan kita semua tak tahu. Kita tak tahu yang batin dia munafik, kita tak tahu. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir kerana adanya ikrar, maka diperlaku atasnya dalam dunia sehukum Islam yang telah tersebut itu, dan tiada dihukum ke atasnya pada zahir dengan kufur, mereka apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjuk ke atasnya, disebut ikrarnya seperti sujud bagi berhala. Mana kalau dia mengucap dua kalimah syahadat, tiba-tiba dia sujud depan berhala, dia pergi tok komputer, dia pergi sujud, itu cerita lain. Itu kita anggap dia murtad lah. Zahir yang pertama tadi. Dan membuangkan masalah ke tempat najasah, mana dia ambil Quran letak pak najis, pak sapau, maka pada ketika itu dihukum ke atasnya dengan kufur walaupun dah mengucap dua kalimah syahadah. Okey? Mana kalau orang puang Islam pakai tudung apa, pijak Quran, okey, dia kufur lah. Pijak Quran tu jadi murtad lalu dah. Jangan tu. Dan tiada diperlaku atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Inilah kau yang muktamad pada hakikat iman. Okey, inilah kaedah hakikat iman yang sebenar dah. Ada pun dalil yang menunjuk ke atas bahawasanya iman itu tasdik dalam hati, bukan ikrar dengan lidah. Maka beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, boleh baca ye? Firman Allah Ta'ala tu, bawah, baris 2 ke bawah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Artinya mereka itu disuratkan Allah dan hati mereka itu iman. Mana iman ni urusan hati, bukan urusan zahir, Dan lagi firmannya, wa qalbuhu, atau apa tak baca tu? Cuba baca Abi, boleh baca tu? Wa qalbuhu, kita tinggal lah tu dah. Artinya dalam hatinya tetap ia dengan iman. Dan lagi firmannya, walamma yadkhulul iman nufi qulubikum. Artinya terkala masuk iman dalam hati kamu, dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jemaah di Asy'ariyah bahawasanya hakikat iman itu murakab. Artinya bersusung daripada dua perkara. Dia Abu Hanifah dengan sebahagian daripada Asy'ariyah ni, dia kata iman tu murakab. Hak tadi iman basit. Mana basit tu stokor je ketika. Murakab ni bersusung dari dua perkara. Iman tu bersusung daripada dua perkara. Yang pertamanya tasdik dengan hati. Yang pertama tasdik hati akan yang tersebut itu. Kedua ikrar lidah dengan dua kalimah syahadah. Kena ada dua-dua baru iman. Ini Imam Abu Hanifah. Dan atas kaul ini, barang siapa ada tasdik dalam hati akan tersebut itu, tapi tidak ada pada lidah ikrar dengan dua kalimah syahadah, pada kuasa ia atas ikrar, maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin. Mana pendapat ni kata, kalau dia beriman tapi tak ada ikrar dengan lidah, dia kata apa tadi? Ada tasdik dalam hati tapi tak ikrar dengan lidah, maka dia bukan Islam juga. Okey, boleh dah? Apa-apa dak jumpa cari semua pucuk ni. Maka tiada ia daripada isi surga, hanya ada ia dari isi neraka, kekal di dalam selamanya. Mana kalau Imam Abu Hanifah, dia kata iman hakikat iman ni murakab, kena ada dua-dua je sekali. Ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Mana kalau ada ke bukan Islam. Okey. Okey, Pi?
Okey dah, boleh eh? Nak faham boleh apa pun tak faham sangat ni dah. Kita bincang lah. Inilah kaul yang kedua daripada dua kaul yang masuk daripada hakikat iman. Maka atas dua kaul ini adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman juga, bukan rukun iman. Jadi amal soleh tadi, semayang, puasa, zakat, haji itu syarat sempurna iman. Dia bukan rukun iman. Okey? Okey. Rukun iman dua, ikrar dengan tasdik. Ibadat amal soleh tadi syarat untuk sempurna iman, bukan rukun iman. Mana kalau dia tak puasa, tak boleh kata dia kufur. Okey dah? Maka barang siapa ada dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidah ikrar dengan dua kalimah syahadah, dan tiada ia mengerjakan amal, maka orang itu mukmin jua, tetapi tiada sempurna imannya, lagi derhaka ia sebab meninggalkan amal. Dia mukmin yang derhaka je lah pasal tak buat amal. Maka dikerjakannya amal soleh. Jika dikerjakannya amal soleh, maka jadi sempurnalah imannya. Ramailah orang masa muda tak semayang, tak puasa, tak apa, jadi iman tu tak sempurna. Apabila tua dia beramal soleh semula, sempurnalah iman dia. Pasal tu apabila bertemu orang zahirnya tak comel, tak juru, kita jangan kata apa, jangan buruk sangka dia, walau jahat mana dia sekalipun. Pasal dia boleh berubah sekelip mata je. Kita jangan sombong, dia hidayah Allah Ta'ala beri kita. Hari ni kita baik, masa muda kita baik, Allah Ta'ala beri hidayah kita. Tua kita tak tahu, mungkin bila kita berubah. Orang zahir tengok jahat masa muda, tua kat dia berubah, dia lebih baik pada kita. Ingat molek. Jadi pada manusia, buang segala buruk sangka. Kita hukum manusia apa yang zahir saja. Jangan tengok batin dia apa, jangan tengok lah. Maka jadi sempurna imannya. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala dan ikhtiarnya, atau membuatkan masalah pada segala tempat yang cemar dengan ikhtiarnya, atau mengata kalimat kufur atau sebagainya, dan perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya, maka orang itu jadi kafir. Mana kalau orang ni beriman, kalau dia buat sesuatu yang menyebabkan dia jatuh kafir, jatuh kufur dengan sengaja, dengan sengaja. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa dia terpaksa buat, kita tak tahu. Tapi kalau dengan sengaja, maka batal iman dia. Maka jika ditakdirkan ada baginya ikrar dan tasdik dan amal sekalipun, walau dia ada 3 benda tadi, ikrar, tasdik dan amal, tapi kalau dia buat benda yang membatalkan iman, dia kafir lah. Tadi dengan sengaja. Dari kerana bahawasanya syarat menjadikan ia akan pekerjaan yang tersebut itu alamat takzib. Artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia daripada agama, maka jadi batallah pada syarat ikrarnya. Mana kalau dia dah lepo Quran kat kotor, maka automatik dia membatalkan ikrar dia tadi. Ikrar dan tasdiknya dan amalnya dengan alamat yang tersebut itu. Tetapi jika diketahui bahawa sujud itu tiada kerana membesarkan dia, dan tiada kerana mengiktikadkan uluhiyah, padahal adalah hati tetap dengan tasdik, maka tiada dihukum ke atasnya dengan kufur pada batin, hanya dihukum atas kufur, atasnya dengan kufur pada zahir juga, maka tiada diperlakukan atasnya sehukum Islam yang telah tersebut itu. Mana seorang pelakon katakan dia sujud berhala, tapi bukan kena membesarkan, tapi kena berlakon, tak boleh kata dia kufur lagi. Pasal tu jangan laju, kita tengok pelakon buat kita derah nak tuduh orang, jangan laju nak tuduh. Kan dia berlakon tu, dia berlakon bukan kena membesarkan berhala tadi.
itu tak boleh jadi kufur lagi. Apa salah ni? Salah tau. Tetapi jika diketahui bahawa sujud itu tiada kena membesarkan dia dan tiada mengiktikadkan uluhiyah, pada ada hati tetap dengan tasdik, maka tiada dihukum ke atasnya dengan kufur pada batin, hanya dihukum ke atasnya dengan kufur pada zahir juga. Waktu baru betul. Mana zahir dia kufur pasal dia subhala, hakikatnya dia tak kufur batin dia. Maka tiada diperlaku atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Oh, mana kau berlakon sujud berhala pun tak boleh waktu imam semayang ada. Tak habis? Zuhair dia kafir sujud berhala tadi, walaupun berlakon. Apa dah ingat dah benda-benda gini ni, pasal nak ulang semula. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, nukil daripada kitab Muwafiq dan sarahnya, dan kata tadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, okey, dan kata Mu'tazilah ni satu firqah daripada firqah Islam, ya. Kata Mu'tazilah bahawasanya hakikat iman itu murakkab juga, daripada 3 perkara. Ni Mu'tazilah murakkab dari 3 perkara. Pertama, ikrar dengan lidah. Kedua, tasdik dengan hati. Ketiga, amal soleh dengan anggota badan. Ini Mu'tazilah. Ini yang bercanggah Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata mereka itu, barang siapa ada berikrar dan tasdik dan tiada ia mengerjakan amal soleh, maka orang itu tiada mukmin kerana ketiadaan amal soleh. Mana bukan Islam juga kalau ikut akidah Mu'tazilah. Dan tiada ia dari kufur, dia tak ada kafir kau, kerana ada bagi ikrar dan tasdik. Demikianlah i'tiqad Mu'tazilah disebabkan oleh mereka itu wasitah. Apa wasit. Disebabkan oleh mereka itu wasit tau, antara iman dan kufur. Mana dalam Mu'tazilah ada antara iman dan kufur, ada tengah se. Orang tak beramal soleh, maka kaul ini batal. Janganlah dipegangi akan dia. Mana pendapat ni jika batal, pendapat Mu'tazilah tadi. Soal, jika dikata orang bahawasanya iman itu pada mazhab jamhur fuqaha dan muhaddithin dan mutakallimin, iaitu perhimpunan yang 3 perkara yang tersebut itu. Pertama, ikrar dengan lidah, kedua tasdik dengan hati, ketika amal yang soleh dengan anggota. Mana ada pendapat ulama kata iman terdiri dari 3 perkara ni juga, sama Mu'tazilah juga, ikrar, tasdik dengan amal soleh. Maka apa jawapan perbezaan antara mazhab mereka itu dengan mazhab Mu'tazilah? Jawab bahawasanya amal soleh pada mazhab mereka itu tiada ia daripada iman, hanya ia jadi syarat sempurna iman. Beza gitu. Amal soleh syarat sempurna. Kita pegang ni je lah, senang kita pegang gini, iaitu di luar hakikat iman. Amal soleh tadi di luar hakikat iman. Dan amal soleh pada mazhab Mu'tazilah daripada rukun iman. Apa beza dia? Iaitu masuk ia dalam hakikat iman. Soal, jika ditanya orang apa arti Islam pada lurah dan pada syarak, jawab bahawasanya arti Islam pada lurah itu iaitu khada' dan apa benda itu? Alif nun qiyad lidah. Inqiyad. Ya. Inqiyad ke? Bagi apa ni? Laju enggak ke? Dah ada jumpa kan dia. Bagi pak daripada bawah. Soal, jika ditanya orang apa arti Islam pada lugah dan pada syarak, jawab bahawasanya arti Islam pada lugah itu iaitu khada' dan inqiyad. Artinya merendahkan diri dan mengikat. Islam pada lugah artinya merendahkan diri dan mengikat. Okey? Adapun Islam pada syarak, maka iaitu
mengikat segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang tegahnya, yakni menerima dan redha akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia, sama ada diamalkannya akan dia atau tidak. Mana hukum Allah Ta'ala kita tidak tolak dah. Hak malas tak semayang tu hal lain. Soal bahawa iman dan Islam pada syarak, adakah berlainan keduanya atau tiada? Jawab bahawasanya iman dan Islam berlainan keduanya pada mafhumnya seperti telah ku ketahui akan dia pada ta'rifnya, tetapi berlazim-laziman wujudnya pada syarak dengan sekiranya tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim dan tiada diperoleh muslim yang tiada mukmin. Mana dia berikat, iman dan Islam dia berikat, dia berkait, ya? Dia tak terpisah. Hanya barang siapa bersifat dengan iman, maka bersifat ia dengan Islam, dan barang siapa bersifat dengan Islam, maka bersifat ia dengan iman. Dan tiada tinggal iman pada syarak daripada Islam, dan tiada tinggal Islam pada syarak pada iman. Habar-habar, hai sekalian mereka yang beriman, wajib atasmu memeliharakan iman daripada segala perkara yang membinasakan dia. Kerana barang siapa binasa imannya, jadilah ia kafir, dan binasakan amal yang telah dikerjakannya, dan jadilah ia isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi apabila kita diberi iman oleh Allah Ta'ala, tugas besar kena jaga iman, supaya jangan gelicir akidah kita, jangan jadi murtad. Bazir amalan kita, kalau akhir hidup kita murtad, gugur iman kita, kita jadi neraka. Ibadat kita selama ni puluh-puluh tu jadi sia-sia. Rasa kita berhenti setakat ni dah. Azan dah ke? Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingat molek lah baca ni, kadang bukan ada salah silap dah. Jadi semak balik, kena belajar semua. Ini sebagai asas panduan saja. Asas panduan, kena semak balik, belajar balik. Ini asas pembukaan yang abang cuba perkenalkan kitab Jawi lama pada anak-anak itu je. Jadi yang pegang kemas sangat lah, takut abang persilap juga. Okey, wallahu alam.